Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Sekarang ni saya Radin dan juga Daniel. Kita dalam virtual interview bersama dengan YB Khairi Jamaluddin ataupun YB KJ, Menteri Sains, Teknologi dan juga Inovasi, merangkap Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam. Khabar Radin dan Daniel? Alhamdulillah sihat Alhamdulillah, YB. sihat. Makin sihat lah YB. Ya. YB pun dah sadar Saya macam jealous pula tengok. ini bukan sado ni, ini tambah ni. Tambah berat. Yalah tu. YB bercerita pasal PKP ni, so far macam mana? Apa yang YB lakukan? Of course lah, akan pergi ke office ke ada daily routine yang lain yang mungkin orang ramai tak tahu ni YB? Dalam tempoh PKP ni saya agak sibuk sebab setiap hari ada mesyuarat berkaitan dengan tugas-tugasan, terutamanya isu vaksin dan sebagainya. Jadi tempoh PKP ni tak banyak masa lah untuk saya kayuh basikal dan cari lubang untuk jatuh. Baik, bercakap pasal vaksin ni, mungkin rakyat Malaysia nak faham YB. Kalau sesiapa saja yang nak menerima vaksin ni, adakah kena register ataupun dia automatically akan dapat? Dia kena daftar ya, sebab program imunisasi kebangsaan kita bukannya program yang wajib ya, adalah program sukarela. Kita nak bina keyakinan. Kalau kita wajibkan nanti akan ada yang mungkin menolak, kata kenapa saya diwajibkan. Kita nak bina keyakinan. Tidak ada negara dalam dunia yang mewajibkan. Dia membina keyakinan untuk seramai mungkin secara sukarela tampil untuk menerima vaksin ya. Walaupun kita ada maklumat peribadi dalam sebagai contoh Jabatan Pendaftaran Negara, tetapi kita tidak ada nombor telefon, kita tidak ada email, kita hanya ada alamat dan ramai tidak tinggal di alamat IC mereka. Sebab itu kita perlu pendaftaran. Kita perlu rakyat Malaysia seramai mungkin untuk berdaftar. Ada 5 kaedah yang nanti saya akan umumkan untuk mendapat tarikh temu janji, appointment untuk mendapatkan vaksin. Dengan kaedah ini juga tidak ada pembaziran. Sebab itu kita tahu contohnya pada hari ini berapa ramai yang akan datang ke hospital ataupun klinik untuk menerima vaksin. Tak perlu kita ada pembaziran. Sekali kita buka botol tu, dia hanya tahan selama 5 jam saja. Jadi kalau 10 orang dapat temu janji, 10 orang kena datang. Kalau tidak, kita terpaksa buang bahan yang sangat-sangat berharga ini. Sebab itu kita perlu pendaftaran. 5 kaedah pendaftaran, 1 MySejahtera, 1 lagi melalui laman web kita, 1 lagi melalui hotline yang kita akan umumkan. Kalau tidak ada telefon pintar, kalau tidak ada telefon pun boleh buat secara face to face. Di klinik kesihatan, di hospital, di mana-mana fasiliti kesihatan di negara kita, kita boleh juga buat appointment ataupun daftar di situ. Dan untuk kawasan-kawasan pedalaman, kampung, makcik, pakcik yang agak uzur, yang tua, kita akan pergi rumah ke rumah, outreach, untuk kita daftarkan mereka supaya mereka juga dapat vaksin COVID-19 ini. Oh, faham. Saya terpegun dengan Terpegun, speech. Saya boleh tengok macam tengok Rajanikan. Ya. Okey YB, tentang vaksin COVID-19 ni di Malaysia, adakah ia percuma ataupun ada had umur untuk vaksin ni? Vaksin di Malaysia ini di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan adalah percuma untuk warga negara dan bukan warga negara Malaysia. Maksudnya semua rakyat Malaysia terima secara percuma, semua penduduk Malaysia iaitu pekerja asing, pelajar asing ataupun isteri suami warga negara asing, semua akan terima percuma kerana lindung diri, lindung semua. Semua tidak selamat sehingga kita tidak selamat sehingga semua selamat ya. Semua mesti diberikan vaksin seramai mungkin untuk kita selamat. Baik. Okey, baik. Jadi kepada kalau sesiapa individu-individu yang telah pun mendapat vaksin YB, okey, nanti one day kalau dia katakan border dah buka YB, so boleh ke easily nak pergi Old Trafford ke macam mana YB? Macam saya dah ambil betul saya nak fly pergi London ke, boleh ke YB? Ya, kalau pergi Old Trafford tak apa, tapi kalau pergi Anfield tak boleh. Gurau. Nanti saya kena kecam pula viral. KJ kecam Liverpool. Memang FFL Liverpool. Betul, tapi sekali-sekala hari tu kita dah kena teruk YB. Yalah, okey. Itu gurau saja. Tetapi sekarang ini kita sedang bincang dengan negara-negara luar
yang mana apabila kita dah dapat persetujuan daripada negara-negara luar, mungkin kita akan ada sijil vaksin, ya, sijil vaksin yang kita boleh tunjuk kepada negara luar, dan apabila kita dapat tunjuk yang kita dah terima vaksin, kita pun boleh pergi ke negara tersebut tanpa sekatan, ya. Dan kita pun tengah bincang di KKM, Dr. Adham tengah bincang mungkin kalau ada warga negara asing yang sudah dapat vaksin, yang boleh buktikan bahawa mereka dah dapat vaksin, mereka pun boleh datang ke negara kita mungkin tanpa dikuarantinkan. Itu dalam perancangan kita. Oh, dia macam pasport lah, kalau pergi sana ada vaksin baru boleh masuk. Ada sertifikat tu dulu lah. Kalau macam saya nak ambil vaksin COVID-19, kalau macam saya ada alahan ataupun sebarang penyakit ke, okey ke kalau saya nak ambil vaksin tu? Ya, bagi orang yang ada alahan, bagi ibu yang mengandung, bagi orang yang masih lagi menerima rawatan, contohnya untuk kanser ataupun ada sedikit masalah dengan sistem imun mereka, kita sarankan agar mereka berhubung dengan pakar ataupun doktor peribadi untuk dapat maklumat seterusnya sama ada mereka boleh terima vaksin ke tidak. Kalau tak ada apa-apa alahan yang serius, kalau tidak mengandung, kalau tidak dapat rawatan untuk sistem imun yang rendah, saya menggalakkan dan saya merayu untuk mendapatkan vaksin ini. Okey, ini soalan yang ramai tanyalah. Member saya pun tanya YB. Pasal yalah, kalau kita nak ambil vaksin COVID-19 ni selalunya melalui jarum suntikan kan. Ya. So bagi yang takut jarum ni, YB macam saya kan, saya memang tak pernah kena suntik jarum YB. Tak pernah Tak pernah. Betul tak pernah? Sumpah tak pernah. Oh. Ada cara lain tak YB untuk suntik tu? Kalau macam kita buat swab test RTK ke PCR ada melalui. Macam mana you tak pernah macam mana you tak pernah suntik sebelum ni? BCG, vaksin demam campak semua masa kecil tak pernah ke? Saya time kecil tak ingat YB. Tak ingat, bukan tak pernah, tak ingat. Takkan kalau kecil boleh buat, takkan sekarang ni takut pula, ya. Jadi saya nak bagi tahu, setakat ini tidak ada kaedah lain. Mesti cucuk di bahagian bahu. Tapi kalau saya tengok apa Daniel dengan Radin punya bahu pun nampak agak sado. So no problem. Mungkin boleh buat selfie macam ni kan. So saya rasa dia memang sakit sekejap aja. Lepas tu kita kena ingat, walaupun dia sakit sekejap saja, tapi kita dapat perlindungan yang lama daripada COVID-19. Betul. Okey, rata-rata di social media YB, tak kisahlah kalau di Instagram ke, di Facebook ataupun dekat Twitter YB, ramai yang membuat assume ataupun ramai yang macam dia agak takut dengan kesan sampingan yang didengarkan, yang dia orang dengar daripada overseas, daripada UK, daripada US. So, macam mana kita nak meyakinkan rakyat Malaysia mengenai orang kata kesan sampingan ni sebenarnya kita boleh hadap sebenarnya? Ke macam mana YB? Ya, ramai yang terima vaksin ini telah menyatakan bahawa tidak ada kesan sampingan langsung. Kalau ada pun rasa sakit di tempat yang disuntik. Kalau ada pun rasa sedikit demam ataupun sedikit lemah ataupun sedikit sakit kepala, itu pun dalam tempoh masa sehari dua dah selesai, ya. Dan kita melihat 100 juta lebih orang di dunia telah pun divaksin, dan kita nampak bahawa kesan sampingan sangat-sangat kecil yang dilaporkan. Kalau ada pun laporan yang mengatakan bahawa di negara tersebut ada orang mati disebabkan vaksin dan sebagainya, setakat hari ini tidak ada bukti bahawa kematian itu adalah disebabkan vaksin. Mungkin dia mati disebabkan benda-benda lain, tetapi setakat hari ini tidak ada satu kes pun yang ada bukti bahawa kematian itu disebabkan oleh vaksin COVID-19. Dan untuk membuktikan bahawa vaksin ini selamat, dia memang dah dibukti pun. Vaksin Pfizer yang kita beli ni dah diuji kepada 40,000 orang dalam fasa ujian. Sekarang ini telah disuntik jutaan orang di seluruh dunia. Tetapi nak bagi keyakinan juga, orang pertama yang akan divaksin di Malaysia adalah Perdana Menteri sendiri. Dia nak tunjuk bahawa vaksin ini selamat. So apabila Perdana Menteri dah disuntik, apabila Tan Sri Dr. Hisham, Ketua Pengarah dah disuntik, saya harap rakyat pun yakinlah dengan vaksin. Okey, baik YB. Mungkin YB ada pesanan ataupun mungkin YB ada something nak diberikan kepada rakyat mengenai vaksin ini. Orang kata volunteer lah untuk ambil sebenarnya.
Ya, saya harap rakyat Malaysia akan seramai mungkin ya, yang mana layak iaitu dewasa 18 tahun ke atas yang tidak ada apa-apa masalah alahan dan sebagainya akan daftar untuk terima vaksin COVID-19. Saya harap rakyat akan dengar maklumat yang sahih saja, www.vaccinecovid.gov.my. Itu laman sesawang rasmi dan hanya akan dengar pakar kesihatan saja. Sekarang ini terlalu banyak fake news ataupun berita palsu yang tular disebabkan golongan anti-vax yang tegar. Mereka kata vaksin ini mengandungi microchip yang boleh mengambil alih pemikiran kita dan sebagainya. Ini semua berita-berita palsu. Ini semua karutlah ya. Saya harap kita percaya kepada pakar-pakar sains dan perubatan yang telah sahkan bahawa vaksin ini adalah selamat dan berkesan. Kalau kita tidak dapat memberi vaksin ini kepada seramai mungkin, 70-80% penduduk kita, maka virus ini masih boleh tular. Jadi saya harap kita seramai mungkin melindungi diri kita dan lindung semua. Thank you so much YB. Terima kasih. Thank you Daniel. Thank you Radin. Terima kasih. Assalamualaikum. Sihat selalu. Assalamualaikum. Gigi Menio. Salam. Yeay.